Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit tentang pecahan tahun 3. Nanti kita bukakan pecahan tahun 3 gunakan PowerPoint. Itu kita pecahan tahun 3. Mari mengenal pecahan wajar, pecahan tak wajar, nombor bercampur, tambah dan tolak pecahan. Kita tengok slideshow dia. Jadi beginilah pecahan tahun 3. Mari mengenal pecahan wajar, pecahan tak wajar, nombor bercampur, tambah dan tolak pecahan. Dalam tahun 3 ada mata topik, subtopik, iaitu tambah dan tolak pecahan. Ada dua operasi pecahan melibatkan tambah dan juga tolak. Darab dan bagi adalah mata pelajaran di tahap 2, iaitu tahun yang seterusnya lah. Pada tahun 3, murid-murid hanya belajar setakat tambah dan tolak pecahan sahaja. Dan konsep pecahan telah pun diajar pada tahun 1 dan 2, dan banyak tahun 1 dan 2 hanya berkisar tentang pecahan wajar, walaupun belum diperkenalkan tentang pecahan wajar, tapi murid-murid telah pun belajar tentang pecahan wajar. Pecahan wajar ini ialah pengangkanya lebih kecil daripada menyebut. Itu pecahan wajar telah pun dibelajar pada tahun 1 dan juga 2. Walaupun tidak dikenalkan pecahan wajar, tapi dah dikenalkan konsep setengah, separuh, konsep suku, 2 suku, 3 suku. Ini adalah tentang pecahan wajar, merujuk pada pecahan wajar pada tahun 1 tahun 2. Walaupun tidak dinamakan pecahan yang mereka belajar itu, yang murid belajar itu adalah pecahan wajar. Jadi konsep tentang pecahan telah pun diperkenalkan pada tahun 1, iaitu bahagian yang sama besar. Bahagian yang pecahan ialah bahagian-bahagian yang sama besar, yang mungkin dipotong, yang dibelah ataupun dimakan dalam keadaan bahagian yang sama besar dalam sesuatu objek, benda, makanan. Itu tentang pecahan wajar. Pecahan tak wajar ialah benda itu lebih daripada satu. Pecahan wajar merujuk kepada satu benda, manakala pecahan tak wajar merujuk kepada lebih kepada satu benda, satu objek, itu satu makanan. Contohnya 2 keping roti, 3 keping roti yang telah dibagi, itu merupakan pecahan tak wajar. Jadi mengenal pecahan wajar lebih kepada merujuk pada satu objek, satu benda, seperti satu batang pen, sebuah kek yang bulat. Manakala pecahan tak wajar merujuk kepada lebih dari satu benda. 2 biji kek atau lebih, ataupun 2 batang pen, 3 batang pen atau lebih merujuk pada sekumpulan benda yang lebih daripada satu, yang melibatkan bahagian yang lebih daripada satu bahagian. Itu ialah pecahan tak wajar. Nanti kita lihat bagaimana keadaan pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar maksudnya ialah tentang pengangka lebih besar daripada menyebut, berlawan dengan pecahan wajar yang mana pengangka lebih kecil daripada menyebut. Nanti kita akan terangkan balik. Itu tentang nombor bercampur adalah hasil daripada pecahan tak wajar yang dimudahkan, yang dalam bentuk nombor dan juga bahagian bentuk nombor bulat dan juga bahagian bentuk pecahan yang dinamakan nombor bercampur, dan seterusnya tambah dan tolak.
pecahan wajar. Tadi telah pun terangkan, pecahan wajar ini ialah pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka yang di atas ini adalah pengangka. Yang di atas ini adalah bahagian pengangka. Seperti 1, 2, 3, 5, 7, 11. Ini adalah pengangka lebih kecil daripada penyebut yang di bawah, pembawah ni. Pembawah ni ialah penyebutnya lah, dinamakan penyebut. Iaitu penyebut ni adalah seperti 2, 3, 4, 9, 9, 13. Ini adalah penyebut. Jadi pecahan wajar ni semua pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1 lebih kecil daripada 2. Pengangka 1 lebih kecil daripada penyebut 2. 2 lebih kecil daripada 3, seterusnya 3 lebih kecil daripada 4, 5 lebih kecil daripada 9, 7 lebih kecil daripada 9, dan seterusnya 11 lebih kecil daripada 13. Jadi yang bawah ini nilainya lebih besar berbanding yang di atas, nilainya lebih kecil. Ini adalah bahagian, satu bahagian. Kalau keseluruhannya adalah dinamakan satu, dan dua bahagian ini dinamakan satu daripada dua bahagian dalam objek yang sama. Inilah pecahan wajar merujuk kepada satu objek. Jadi ini adalah objek segi 4 tepat yang dibahagikan pada dua bahagian, maka jadilah satu ini kawasan yang berlorek jadi 1/2. Jadi pecahan wajar seterusnya pecahan bentuk termudah. Apakah itu pecahan bentuk termudah? Pecahan yang paling ringkas. Pecahan yang paling ringkas dalam bentuk paling mudah tidak boleh lagi dimudahkan atau dibahagi. Jadi kita ketahui sebenarnya pecahan ini boleh menerima tambah, tolak, iaitu 4 operasi asas tadilah: tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Jika satu pecahan itu tidak boleh dibahagikan lagi, maka ia dinamakan pecahan bentuk termudah. Maksudnya dibahagi ini tidak boleh menjadi nombor bulat, hasilnya tidak menjadi nombor bulat, tidak boleh dibahagi. Kalau ada bahagi mesti ada bagi, yang mesti bahagi secara bersih dan tidak boleh dibahagikan lagi, dinamakan pecahan bentuk termudah. Contoh 1/2. Pecahan ini tidak boleh dibahagikan lagi. 1 bahagi 2 tidak boleh dibahagikan lagi. 1 bahagi 2, 1 bahagi 3 pun tak boleh. 1 sudah cukup kecil. Per 2 nak, kalau atas tidak boleh dibahagikan lagi, berarti di bawah pun juga tidak dapat dibahagikan. Jadi pecahan ini 1/2 tidak dapat dibahagikan lagi. 1/2 adalah pecahan bentuk yang paling ringkas. Begitu juga 2/3 pecahan bentuk paling ringkas. Kalau 2 bahagian 2, benar, 2 bahagian 2 ni boleh. Tapi cuba tengok di bawah. Adakah 3 boleh dibahagikan 2? Tidak boleh. Kalau 3 dibahagikan 2 akan dapat bagi. Jadi tidak boleh dibahagi. Tidak dapat nombor yang bulat. Kecuali 3 bagi 3. Maknanya di atas 2 tidak boleh dibagi dengan 3. Jadi pecahan 2/3 juga tidak boleh dibahagi dengan sebarang nombor bulat. Kalau dibahagikan juga akan mendapat lebihan, baki yang lebih. Maka pecahan ini juga bentuk termudah. Itu juga dengan 3/4 samalah. 3/4, 4/5, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 4/5. Ini tidak boleh, semua pecahan ini tidak boleh dibahagikan lagi. Contoh 4 bahagi 5, 4/5. 4/5 boleh bagi lagi tak? 4/5 tidak boleh dibagi. 4 bahagi 4, 5 bahagi 4. 4 bahagi 4 boleh, 5 bahagi 4 tidak boleh. Jadi kalau hendak bagi atas dan bawah mesti kena boleh bahagi. Maknanya tidak boleh bahagi, maka pecahan ini adalah pecahan bentuk termudah, iaitu pengangka dan penyebut tidak boleh dibahagikan lagi. Kedua-duanya ataupun salah satunya tidak boleh dibahagikan lagi. Jika 4 boleh dibagi dengan 4, tetapi 5 tidak boleh dibagi dengan 4. Dia pecahan bentuk termudah tidak boleh dibagi sama ada
pengangka maupun penyebut. Begitu jugalah dengan contoh-contoh yang lain. Ada banyak contoh lagi. Contoh yang di bawah, 4/8 boleh dibahagi lagi dengan 2. 4 bahagi 2 kita dapat 2. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 2/4 juga boleh dibahagikan lagi. 2 bahagi 2 dapat 1. 4 bahagi 2 dapat 1. Dan 1/2 ialah pecahan batu termus. Tidak boleh dibahagikan lagi dengan 2. Tidak boleh lagi dia dibahagikan 2 lagi. Jadi 1/2 ialah pecahan batu termudah. Ini satu contoh. Seterusnya, pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar pengangka lebih besar dari penyebut. Pengangka di atas 3 lebih besar daripada 2, 4 lebih besar daripada 3, 4 lebih besar, 7 lebih besar daripada 4, 9 dengan 9 sama nilai dan dianggap juga pecahan tak wajar. 9/9 adalah pecahan tak wajar. Maksudnya di sini pengangka mesti lebih, maksudnya 9/9 ni pengangka mesti lebih besar atau sama dengan penyebut. Umumnya pengangka lebih besar daripada penyebut, dan juga termasuk juga pengangka sama besar dengan penyebut juga termasuk pada pecahan tak wajar. Ada dua istilah, ada dua pengertian di sini. 9/9 tidak boleh lagi, ini adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. 7/4, 4/3, 3/2 sudah lebih, sudah boleh, sudah lebih daripada yang di bawah ini. Itu juga 9/9 juga adalah pecahan tak wajar. Ramai yang terkeliru dengan 9/9 ataupun 8/8, sama jugalah dengan 3/3, 5/5. Semua itu adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ialah pengangka lebih besar atau sama dengan penyebut. Begitulah 10/9, 17/13. Ini adalah pecahan tak wajar. Lebih daripada satu objek, satu benda. Contohnya 2 segi 3. Ada bahagiannya, jadi 3/2. Pecahan tak wajar merujuk pada lebih daripada satu objek berbanding pecahan wajar. Pecahan wajar dia merujuk pada satu objek saja. Manakala pecahan tak wajar merujuk lebih dari satu objek. Ini adalah bentuk pecahan tak wajar. Itu juga nombor bercampur lebih daripada satu objek, iaitu gabungan di antara nombor bulat dan bahagian pecahan. Ini adalah nombor bulat 1, 1 jadi 2 lah. 1/2. Ini adalah bahagian pecahan. Ini adalah bahagian nombor bulat, ini adalah bahagian pecahan. 1/2 di sini adalah pecahan, sini adalah nombor bulat, ini adalah nombor bulat. Jadi 2 lah sini, 2 1/2. 2 1/2. Bacaannya, cara sebutnya 2 1/2. 2 tambah 1/2 sama dengan 2 1/2. 4 tambah 3/5 sama dengan 4 3/5. Ada 4 nombor bulat. 1 2 3 4. 4 objek. Di sini 4 nombor bulat adalah 4 nombor bulat ini menunjuk pada 4 objek, 4 benda. Macam itulah. 4. 1 2 3 4. 4 daripada 4 penuh, 4 nombor bulat, dan satu bahagian daripada pecahan, iaitu 3/5. 1 2 3 daripada 5 bahagian 3/5. Jadi 4 3/5.